Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pakat subscribe, like, komen dan share. Okey, hari ni bulan Mei ni, macam-macam lah pertikaian nasional. Mereka membuka, mereka mengada-adakan cerita yang tak patut ada, tapi mereka mengada-adakan, mereka mengadu dombakan, mereka timbulkan masalah-masalah. Mereka nak bagi nampak kerajaan hari ni bermasalah, sedangkan tak ada masalah pun. Okey, sekarang ni ada dua isu. Isu kalimah Allah dan satu lagi isu kalimah Allah dengan isu azan dekat Pulau Pinang. Depa depa tak baca, depa tak baca balik. Kan, contoh macam isu yang kalimah Allah tu, depa pun lupa benda ni berlaku di zaman depa, memerintah. Kan, perbicaraan tu berlaku sewaktu Perikatan Nasional memerintah. Kan, takkan depa buat lupa, tapi memang saja depa lupa, depa tua dah. Kan, sebab mengkarung yang ada dekat dalam parti tu dan anak-anak seluang yang ada di dalam parti tu, dia buat lupa. Padahal apa yang berlaku, perbicaraan lah, apa semua ni di sewaktu mereka memerintah. Dan hari ini perbicaraan itu berlanjut. Isu kalimah Allah. Hadi Awang dulu kata tak boleh, lepas tu kata boleh, dan lepas tu kata boleh. Dan pelbagai dan sudah ramai ustaz-ustaz daripada PAS, daripada Pakatan Harapan, daripada Kerajaan Perpaduan, dan ustaz-ustaz yang tak berpolitik pun mereka keluarkan memang boleh. And so apa isu? Oh, depa bila macam ada apa nama kira macam bersangkut paut dengan agama ataupun nama Allah, pam, depa tala DAP. Yang kedua, masalah kes azan dekat dekat kondominium dekat Jalan Tok Kong, dekat Pulau Pinang. Dia kira macam bukan apa pun, hanya isu management, hanya isu pengurusan kondo tu. Kan, mungkin kawan tu tak tahu, dan aku ada dengar beberapa pihak, dan aku ada dengar lagi daripada ustaz-ustaz yang ambil kes tu, ataupun pejabat agama Islam yang ambil kes tu. Bila fikir-fikir balik, tak ada isu. Sekarang ni yang ada di dalam mesyuarat tu adalah yang ustaz, yang kononnya ustaz lebay Perikatan Nasional, yang duk terjah rohia apa ni, hak yang duk pergi terjah apa, dialah hak yang macam apa nama viralkan isu ni. Sedangkan management tu tak tahu, mengatakan oh memang tak boleh sekat, memang tak boleh apa. Kan, lepas tu dia hanya buat kecoh, dia rakam kecoh tu, lepas tu dia post. Orang-orang hak yang di luar ni tak tahu apa, menghentam. Kan, yang paling aku tak faham kan, yang paling aku tak faham bukan pasal apa, individu yang duk macam, contohlah kita ambil individu tu, dia hentam Islam, Cina, daripada contoh kita ambil Cina, dia hentam Islam, dia hentam apa-apa, disebabkan ada orang yang dia tak puas hati, dia hentam kawan tu. Walaun ni, pam, kepala otak mereka terus set DAP. Ini semua, oh DAP. Sedangkan orang yang keluarkan kenyataan yang menghina ataupun mengata kepada agama kita, dia tu tak ada kena mengena dengan parti politik, dan dia pun memang dia tak berpolitik pun. Tapi bila kita tengok muka dia Cina, oh DAP. Kita pun kadang-kadang kita jadi blur. Sedangkan kawan tu tak ada pun bersangkut paut dengan parti politik, dengan Pakatan Harapan, dengan DAP. Tak ada sangkut paut apa pun. Samalah seperti isu azan dekat Penang. Disebabkan dia tak tahu kat dalam Malaysia dan terutama di dalam Penang, azan dan iqamat boleh pakai di speaker luar. Boleh pakai menggunakan loudspeaker. Hanya sembahyang, ceramah, itu saja di dalam dekat dalam masjid, supaya tidak mengganggu ketenteraman awam.
supaya tidak mengganggu keselesaan orang-orang sekeliling. Sebab sebelum ni ada kes sampai 16 speaker, 20 speaker. Jadi dia mengganggu ketenteraman orang-orang di sekeliling masjid. Jadi kita faham. Okay, contoh macam kondo kan. Sebab aku dah buat kerja dekat kondo. Sekeliling, aku rasa yang duk azan ataupun surau yang dekat kondo dekat Penang tu, surau dia dekat tingkat 8. Aku agak-agak lah, kemungkinan dekat tingkat 8. Biasa tingkat 8 akan ada swimming pool, akan ada kedai-kedai runcit dan akan ada surau. Kadang-kadang surau dekat tingkat 8. Kadang-kadang surau dekat tingkat 1 bawah sekali, dekat level G. Kadang-kadang kondo dia dekat tingkat 8. So bila tingkat 8, hang akan nampak ke semua blok. Hang akan nampak ke semua blok. Kadang-kadang 1 blok, kadang-kadang 2 blok kondo-kondo ni kan. Okay, jadi bila dekat tingkat 8, hang azan, of course hang akan letak speaker di luar. Cuba bayangkan rumah nombor 1, rumah nombor 2, rumah nombor 3 yang tingkat daripada tingkat 9, 10, 11 memang sangat-sangat dekat, dan bila bergaung dia terlalu pekik telinga. Jadi kita bukan kita nak menghalang azan kepada, tapi bila macam pick up pakai logik kan. Sebab bila macam orang di bawah ni mungkin terlalu pekit, disebabkan itulah mungkin mereka ada buat aduan kepada management. So bila macam dia ada mesyuarat tahunan ataupun mesyuarat macam bulanan, mereka mengusulkan cakap okey, kalau boleh azan apa semua di dalam surau. Itu saja, isu-isu tu je. Tapi disebabkan baru macam apa yang aku dengar, dia baru mengusulkan, macam baru mengesyorkan, tahu-tahu dia dah jadi satu isu besar dah, sampai huru-hara habis. Okey, itu sajalah kan. Aku ada rakaman suara WhatsApp daripada ada grup-grup tersebar. Aku duk cari dekat handphone ni, aku tak mau macam tak mau jumpa. Sebab aku ada 3 akaun bernama TikTok kan. Jadi aku duk cari puas agak lah, tak ada. Jadi itulah ustaz daripada Majlis Agama Islam yang handle kes tu dan sudah berbincang, dan juga management yang management kondo tu dia dah minta maaf atas perselisihan faham, dan dia jawab dia tak tahu kan. Jadi tak apalah, bila orang dah minta maaf, walaupun dia orang bukan Islam, dia dah minta maaf, so kita boleh macam maafkan lah. Jadi itu je isu dia pun. Jadi kita tak tahu apa ni, tak payah duk nak sembang macam kita tahu semua. Kalau isu tu baru berlaku, hang relax lah, hang tunggu dulu 2-3 hari, polis dah ambil tindakan ke, polis dah buat macam siasatan ke apakah, barulah kita bercakap. Ini apa pun tak tahu, duk balon DAP. Sedangkan syarikat manajemen yang urus kondo tu tak ada mengena dengan parti politik. Jadi ambil masa sah. Jangan duk maki-maki macam apa pun ni. Lepas tu pula lo ni, kejadian yang berlaku tu dekat atas bumi apa nama, Pulau Pinang. Pulau Pinang pula diperintah oleh DAP. Oh, apa-apa sikit semua DAP. Sedangkan yang berlaku ni tak ada mengena dengan kerajaan negeri pun. Jadi orang kata jangan duk buat palatau. Sabar sat, dengar penjelasan. Dan sekarang ni dah keluar dah surat apa semua, dah keluar dah permohonan maaf daripada syarikat management tu. So settle masalah kan. Jadi disebabkan negeri Pulau Pinang ni dia tak menguntungkan Perikatan Nasional, macam-macam bla depa apa nama, balun kerajaan negeri Pulau Pinang. Cuba bayangkan kejadian yang berlaku ni dekat Kelantan. Apakah lebay-lebay walaun akan menjawab isu yang berlaku hari ini? Jadi kalau setakat sembang saja, tak ada fakta, tak ada bukti, tak ada guna mah. Sabar saat, kalau contoh macam ada satu isu tu yang berlaku hari ni, hang sabar saat, sebab hang tak ada di tempat kejadian. Hang tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. So hang sabar sehari 2 hari, polis dah take over, pejabat agama dah take over,
Hang sabar saat 2-3 hari, barulah hang membaca kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan. Baca sampai habis. Walaun lebay, sila baca sampai habis dan fahamkan. Kan? Jadi kita kalau macam kita dah faham, barulah kita boleh bercakap apa yang berlaku sebenarnya. Kan? Jadi disebabkan gopoh gapah orang yang kononnya duk nak mai berbincang, tahu-tahu dia yang rakam, tahu-tahu dia yang viral, polis dah ambil tindakan terhadap dia. So sekarang ni bila apa yang berlaku ni berbalik kepada orang yang viral kan, oh dia macam kononnya duk nak ambil raih simpati daripada rakyat yang daripada walaun. Sedangkan hang dah buat kesalahan kan, sebab hang tak ada berbincang apa-apa, tak apa-apa hang dah buat huru-hara, hang dah bagi viral, lepas tu hang buat live dekat TikTok, hang duk cerita itu ni. Padahal hang pun hang tak faham sebenarnya apa yang berlaku. Jadi geng, pakai otak, jangan pakai kepala lutut. Hak yang Sanusi, hang tak payah sembang besar. Dah rakyat dah boleh fikir dah berapa hari tak ada ayat. Pulau Pinang hanya macam kerajaan Pulau Pinang cakap, ayak tak ada, sabar dalam masa seminggu. Tahu-tahu 3 hari dah ada ayak dah. Disebabkan sungai mudah kering. Sebab apa kering? Sebab pintu dia rosak. Pintu automatik tu rosak. Samalah dengan Pulau Pinang, kod celah mana pun boleh tiba-tiba boleh rosak. Ayak kering, apa pun tak boleh buat. Rakyat yang merana. Disebabkan raya baru ni pun masalah ayak gila-gila dekat Kedah, sehingga kan sampai ke Baling pun tak ada ayak. Dekat Baling ada beberapa kawasan ada ayak, ada beberapa kawasan tak ada ayak. Sebab apa berlaku? Sepatutnya kata negeri Kedah banyak duit, negeri Kedah ni hebat, ada duit yang banyak. Tapi setakat sembang saja, duit yang ada tu hang tak guna, pun tak ada guna. Lepas tu hang duk bangga, kami duit banyak, kami duit banyak. Padahal kedekut. Jadi para walaun nak buat apa pun pakai akal, lebay-lebay ni tak payah sembang besar. Hang sembang besar, hang sombong, hang bongkak angkuh, hang tengok Allah uji hang hari ni. Okey? Fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. Nak bercakap, nak apa, sabar saat baca berita apa yang berlaku, barulah post. Barulah bercakap selepas dah faham. Ini tak apa-apa, hang duk balun dah. Tengok kes ayak ni dah 3-4 hari dah. Isu hak yang Sanusi duk. Depa sekarang ni, depa kerat video yang lama yang waktu Sanusi sembang hebat sangat tu, depa post hari ni. Tengok, kena ke atas batang hidung Sanusi. Kan, duk nak sekat. Duk nak sekat Sungai Muda tu tak mau bagi ayak pi.